Okey, wah suasana nampak sepi. Ngantuk ke? Ya, dah ramai lelaki dah macam tu dah. Tunggu kepala nak ni kan. Saya harap ramai yang tidak bersetuju dengan saya. Sebab selalu slot saya memang separuh masa kedua. Separuh masa kedua ramai yang bersetuju dengan saya. Saya cakap dia setuju kan. Saya risau kat tengok. Jadi kawan-kawan, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah pada anda semua. Sebab daripada ramai yang diajak, anda semua yang direzeki dapat sampai hari ni. Jadi satu tepukan untuk diri sendiri dulu. Okey, so ini tengok gambar ni. Ni penting. Sebab hari ni adalah hari yang bersejarah. Hari ni hari langkah pertama kita. Jagi habis pastikan tangkap gambar dengan diamond, dengan upline yang bawa anda hari ni. Ini saya punya first event. Macam ni juga. 24 Februari 2019 dekat MUS Genting Highland. Jauh saya pergi. Ada pondok Pek Bunta, pergi Genting Highland. Jadi inilah tempat yang saya lalui dalam hidup saya. Dan saya pergi hari ni mungkin saya rasa ada antara anda ada yang kena paksa tak datang. Okey, tak ada. Yang senyum-senyum sini pun tak ada kan. Saya pergi ni dengan hati yang penuh tak rela. Bini saya nak buat MV, nampak dia muka gembira, saya buat gembira. Sebab saya tak nak. Saya waktu ni saya tak minat langsung bisnes ni. Saya suka berniaga tapi bukan MV. Apa benda jual-jual sabun ni? Tak pernah kita lalu mana-mana tengok orang jual sabun. Jadi saya tak suka. Tapi saya duduk dalam dewan tu kawan-kawan. Saya duduk dekat hujung, dekat dengan pintu, saya selang tangan juga. Saya mencari 1001 sebab untuk kenapa saya tak boleh buat MV. Saya bukan masuk nak cari cara macam mana nak buat. Saya masuk tu cari balik nanti aku nak hujah apa dengan bini aku. Nak cakap aku tak boleh buat niaga ni. Saya masuk dengan kepala otak macam tu. Tapi kawan-kawan, sehebat-hebat perancangan kita, hebat lagi rancangan Tuhan. Betul tak? Saya masuk, saya cari sebab untuk tak buat dan saya dapat 1001 sebab kenapa saya kena buat MV. Sampailah saya berdiri atas ni bercerita pula dengan anda semua. So itu yang berlaku dekat saya. Ni permulaan. Waktu pergi tu, inilah saya belajar kat UKM, Zana belajar kat UPM, tapi kita suka bisnes tu kita berniaga. Sebelum MB datang tu kita not in a good place. Kita bukanlah tengah stabil financial, tak ada masalah pun, kita tengah banyak masalah. Kita berniaga pun balik macam ni, nampak? Saya pun besar lagi rasa waktu ni pada sekarang. Zana pun tak lawa lagi macam hari ni. Sebab apa? Suami tak ada duit nak beli barang, beli skincare, beli makeup, mana ada. Waktu tu apa ada, sapu je lah muka tu. Jadi macam tu. Kita pun berniaga hari. Dan saya kerja 7 pagi sampai 9 malam, hari-hari kecuali hari Jumaat. So bila Zana ada datang dekat saya, dia cakap, bang, ada tu bisnes bagus kita nak buat. Saya pun macam, bila nak buat? Agak-agak bila saya dah kerja hari ke semua hari kecuali hari Jumaat. Bila saya cuti hari Jumaat tu, nak main dengan anak ke nak tidur? Main dengan anak. Dia jawab, bini jawab, tidur tak larat. 7 pagi saya keluar, anak belum bangun, saya balik anak dah tidur. Jadi itu yang berlaku hari-hari, rutin setiap hari. Dan apa yang saya perasan waktu tu, semakin sibuk saya kerja, duit tambah tak banyak, penat tambah banyak. Masalah selesai? Tak selesai. Jadi kaya tak? Tak jadi kaya juga. Sebab banyak benda kita nak kena go through. Sebab apa? Sebab kita tak ada modal yang besar. Waktu tu saya fikir memang kita ada brand Nampang Balik Bandung. Tapi kalau ada satu orang datang dengan modal 1 juta, dia boleh kepak kita sehari je. Sebab tu lah bisnes konvensional, betul tak? Kita buka satu kedai, ada orang datang buka 30 kedai, jual harga lagi murah. Tengok Speedmart titik kedai-kedai runcit macam mana sekarang. Betul tak? Kita pun pergi Speedmart. Betul tak? Sebab setiap owner ada Speedmart. Tu bila game yang melibatkan duit dengan modal. So saya nak tanya anda semua, daripada anda duduk hari ni dah masuk separuh masa kedua, daripada pukul 9.30 pagi sampai sekarang, saya nak tanya, anda suka tak dengan apa yang anda tengok? Suka tak? Tak ramai yang bersetuju ni suka ke tak suka ke? Suka ke tak suka? Suka. Jadi kalau anda suka, saya ada pesan nak bagi kat anda. Buat benda yang senang, hidup kita akan jadi susah. Buat benda susah, hidup kita akan jadi senang. Ini benda yang saya rasa daripada awal saya mula buat MV, saya dah tengok benda ni, saya baca ke saya tengok video, saya pun tak ingat. Tapi inilah benda yang saya pegang. Kalau benda tu kita nak buat yang senang je dalam hidup kita ni, memang susahlah hidup kita jawabnya. Tapi kalau kita cuba buat benda yang susah, susahnya apa? Susah yang masuk lebih awal, yang balik lebih lambat, yang kerja lebih jauh, yang kerja lebih masa, senanglah sikit hidup kita. So itu yang berlaku dekat saya. So saya hari ni saya kenalkan diri dulu. Nama saya Zaid, business partner saya Zana.
Saya dibawa masuk dalam bisnes ni oleh Dr. Siti Nadia, upline saya, dan saya dibimbing hebat oleh Diamond Direct, Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Haji Siti Nuriza. Di satu tepukan dulu untuk barisan penajaan saya. Amway ni kita kena hafal kita punya line. Sebab apa? Kalau tak kerana nama-nama yang saya sebut tadi, tak adalah saya kat sini. Saya bukan masuk Amway terus pandai. Tak ada siapa masuk Amway terus pandai. Semua orang masuk tak tahu apa. Saya masuk kali pertama, saya tengok apa pun tak faham. Semangat! Apa pun tak faham. Macam tu je. Jadi bagaimana nak bermula saya nak cerita. Kawan-kawan, kita selalu pernah tak anda dengar orang cakap knowledge is power. Pengetahuan tu segala-galanya. Cuba fikir kerja kita sekarang. Kalau hari ni kita punya kerja ni, kalau tanpa pendidikan kita boleh kerja tak? Tak boleh kerja. Nampak tak pentingnya pendidikan? Kita faham benda tu untuk career kejayaan kita, tapi anda kena ambil benda tu dan bawa dalam bisnes. Sebab bisnes pun sama, kena ada knowledge. Tapi knowledge tu adalah apa? Potential power. Kalau tak ada tindakan, ada potensi je lah, tak ke mana-mana. Ramai orang apa dia buat? Ada orang dia sibuk, saya nak belajar sehingga sempurna. Saya dah cakap macam Fifi, baru saya nak buat demo. Agak-agak dia jadi tak macam Fifi tadi? Fifi jadi macam tu agak-agak sebab dia belajar sungguh-sungguh ke sebab dia buat banyak kali? Dia buat banyak kali. Anda semua pun tahu jawapan dia. Ada orang pula lagi best. Dia terlalu semangat, aku tak perlu belajar semua ni, aku keluar terus buat. Dapat hasil tak? Tak dapat hasil juga. So benda ni kita kena jalan dua-dua sekali. Knowledge kena ada, tindakan harus turut serta. Apa yang belajar hari ni, balik buat. Jangan tunggu sempurna. Takkan datang yang sempurna tu kawan-kawan. Takkan datang. Right. So dalam Amway ni kita ada sistem. Sistem ni yang saya cerita hari ni, kalau anda ikut, boleh bawa kita jauh ke depan. Supaya balik ni anda mungkin ada semangat. Anda mungkin motivated. Tapi motivation only get you started. The discipline yang keeps you going. Kita punya motivasi ni bagi kita boleh nak bermula ni. Daripada tak tahu apa nak mula. Tapi disiplin tu yang akan buat kita berterusan. So sistem 5M, senang nak ingat. So saya nak minta anda sebut ramai-ramai dengan saya. M yang pertama, mengguna barang. Ini saya tunjuk contoh. Saya dulu tadi tengok kan, tengah saya berniaga pom balik tadi, muka berkilat. Waktu tu bang, satu sabun, satu badan. Sabun tulang punggung, sabun tulang muka, sekali jalan. Sekarang lepas buat Amway, barulah ada lain-lain sabun. Muka lain sabun kan. Saya cuba ni penapis air, wax kereta. Tak pernah masak kat rumah terus pandai masak. Ni Zana. Dan kita nampak muka bahagia pergi tengok kedai sendiri. Sebab apa? Ada belonging. Kita rasa kedai Amway yang 24 biji Amway buka, Ashraf cerita, itu semua kedai buka untuk kita. Dengan anak-anak. Everything ada dengan produk. So saya nak cerita kat sini. Saya dulu apa saya buat, mungkin anda pun fikir benda yang sama kan. Alamak, aku sukalah barang-barang dia orang demo tadi. Tapi tengok laki bini. Tapi kita baru beli ubat gigi semalam 2. Buy one free one. Buy one free one paling teruk lah. Satu pun tak perlu, sekarang kita ada 2. Jadi mula sekarang. Apa saya nak bagi idea kat anda? Balik, kalau tengok barang-barang tadi mana yang berkenan, pilih. Balik ni buat satu kotak. Tahu barang-barang lain yang kita pakai. Tengah gosok gigi pakai Colgate, tengah basuh pinggan pakai Sunlight, letak dalam kotak tu dulu. Sebab barang-barang tu tak expired, betul? Nanti bila-bila anda nak patah balik, anda boleh patah balik. Tapi tahu tepi. Sebab apa? Sebab kat sinilah kita membina kepercayaan kita kat produk. Dalam 90 hari pertama ni, anda balik ni anda excited. Waktu ni lah anda akan bercerita kat orang. Macam mana nak yakinkan orang kalau kita sendiri tak ada pengalaman? Fifi cakap tadi seolah-olah dishwasher tu murah sangat, RM33. Kita pun setuju. Tapi esok nak beli, sendiri pun tak pernah beli. Tak pernah rasa lagi jimat dia. Korang tengok sekali, Fifi dah pakai 3 tahun. Jadi kena guna barang cepat-cepat. Mula sekarang. Bina kepercayaan pada produk. Sebab kita ni meniaga nak meyakinkan orang. Kita meyakinkan orang bukan pasal marketing plan, duit apa semua tu. Kepercayaan kita waktu cerita tu yang akan main peranan. Kalau kita bercerita dengan penuh kepercayaan yang bisnes ni guna barang, boleh dapat duit, guna barang, boleh jual barang, barulah orang boleh yakin. Macam mana nak cakap kat orang, bisnes ni senang je, kau guna barang, kau suggest kat orang, kau sendiri pun tak guna. Boleh jadi ke? Ke selalunya akan jadi apa? Sangkut kat tekak. Dia tak keluar pun. Lepas tu balik, cakap dengan upline, macam mana saya tak tahu nak cakap macam mana. Lepas tu buat apa? Bina branding. Ni zaman sekarang dah berubah. Kita sekarang nak tahu kawan kita kerja mana, call dia ke tengok story je? Tengok story. Dia pindah mana pun dia post. Kawan kita post tapi tutup nombor IC.
telah diarahkan berpindah, tahniah anda diterima. Dia pun alhamdulillah, new step in my life. Standard lah, semua orang mesti nak bagi tahu kat Facebook kan, bagi tahu kawan-kawan. So macam tu juga kita nak buat Amway. Amway ni kedai yang tak bersignboard. Kita tak boleh bina satu kedai, buat kedai Amway Akilah, tak boleh. So macam mana kita nak bagi tahu orang lain yang kita tengah buat Amway? Bina branding. Dengan barang-barang yang you beli, tunjuk saya sekarang dah berubah, pakai sabun basuh pinggan Amway. Info 1-2 info cukup, tak payah nak banyak-banyak. Bila kita present baru kita cakap banyak-banyak. Tunjuk branding kan. Sehari, kalau contoh sehari tu kurang-kurang buat 3-4 post. Tunjukkan aktiviti kita. Sebab nak build kepercayaan orang. Tunjukkan aktiviti bisnes. Alhamdulillah, pagi ni sabun basuh pinggan 1 post. Lagi tengah hari pergi shop beli barang, takat gambar pergi shop beli barang. Malam lagi pergi jumpa dengan upline, duduk discuss dengan upline. Seronok bisnes ni, ada orang nak tolong ajar kita. Bila kita tunjuk benda-benda macam tu, apa orang lain buat? Tengok. Sama macam perangai kita juga. Adakah kita tengok semua post kat Facebook kita like? Tak kan? Tapi kita tengok tak? Ada tak orang yang kita asyik keluar je kat kita, kita tak pernah like, tak pernah komen pun? Ada. Facebook tahu kita minat kat siapa kan? Jadi itu yang kita kena buat, bina branding tu. Social media kena pakai, tak boleh lari. Sebab hidup kita sekarang masing-masing sibuk. Kita pun sibuk, kawan kita pun sibuk. Bila-bila nak duduk sembang, hang pakai sabun basuh pinggan apa? Tak ada dunia. So baik bagi pakai nanti orang pun tahu. Hang pakai, hang buat berniaga apa ni? Duduk basuh pinggan je, aku tengok dah 3-4 hari. So bina branding tu supaya orang tahu. Kalau kawan kita, kenalan kita, dia tengoklah Amway kat TikTok ke kat mana hala ke apa, kalau dia nampak kita buat Amway, dia akan datang kat kita. Setuju tak? Sebab kita pun sama. Kita minat satu benda viral ni, tiba ada kawan juga, kita pergi kat kawan kita. Tapi masalahnya sekarang kawan kita tahu tak kita buat Amway. Yang itu yang kita nak selesaikan dengan guna barang. Jangan ikut logik akal kita nak berjimat. Sebab kawan dah lama dah kita jimat duit, tapi kita masih tak kaya lagi, betul tak? Kita sentiasa cari barang yang murah, waktu sale pergi beli barang, jimat duit, tak kaya-kaya juga kita. So sudah-sudahlah berjimat duit tu. Tahu tepi jap, beli barang Amway dan kita mula menggunakan barang. Dan seterusnya kita pergi M yang kedua, kawan-kawan. M yang kedua, meeting. Meeting, orang Amway sebut meeting. Anda jangan salah faham. Mungkin ada yang kerja pejabat ke korporat, meeting, alamak aku nak kena bercakap pula ni, aku pun tak tahu apa. Amway punya meeting tak payah cakap, kawan-kawan. Kita ada kelas Zoom setiap Selasa 8.30 malam. Dan kita ada kelas fizikal hari Rabu dekat Bagan Serai. Siapa yang dekat, siapa yang betul-betul mahu, datang. Sebab rekod center ni bagi saya, Sungai Petani pun datang tiap-tiap minggu. Sebab apa? Sebab nak belajar. Datang meeting. Saya nak cerita pengalaman saya kat meeting. Ni 2 tindakan ni, kalau anda tengok mengguna dengan meeting ni tindakan untuk pengetahuan, untuk dapat knowledge. Bila pakai barang kita dapat experience, kita betul-betul tahu bau dia macam mana, buih macam mana. Tadi siapa tanya kat Fifi ni, buih. Bayangkan kalau korang tanya kat kau, buih dia macam mana? Aku pun tak apa pasti. Tak pasti, aku pun tak pakai lagi. Silap-silap kau salah goreng pula. Buih dia banyak. Duk ingat dish drop banyak buih sabun basuh baju ni. Kalau buih terlebih, terkeluar mesin basuh. Tengok orang nanti buih tak keluar pun ni. Kita fail kat situ. So meeting pun macam tu. Saya punya pengalaman kat meeting, kawan-kawan. Bila saya datang meeting, awal-awal saya tengok, saya belajar, saya belajar. Bila datang ni, apa orang cakap, kita macam associate. Kita duduk dengan orang-orang yang positif, dengan orang yang semangat. Hari ni anda rasa semangat nak buat Amway. Sebab apa? Sebab keliling anda semua buat Amway. Semua keliling anda hari ni yang kat bawah ni, semua tengah mempertimbangkan nak buat Amway. Tapi esok, jagi anda keluar kat bawah, orang pertama jumpa Amway, tak ada lama dah Amway ni, ramai dah. Kita pun, itulah, ramai juga kat atas tadi. Tu belum yang tak main lagi, kita pula setuju dengan dia. Untuk elak jadi macam tu, kawan-kawan, saya cuba nak bayangkan dah. Tahu tak dapur yang orang guna untuk barbecue tu? Tahu tak? Untuk barbecue kan ada dapur dia kan? Kalau kita ambil satu arang, letak kat luar, arang yang warna merah tu bila keluar, apa dia jadi? Dia padam. Kalau ambil arang baru yang warna hitam, bawa masuk dalam tu, bubuh, jadi merah tak? Buat Amway macam tu. Meeting ni kita punya dapur. You keluar, you ambil tengah merah-merah ni, pergi keluar. Bila dia sejuk, bawa masuk balik. Kalau you pergi keluar je, tak masuk balik, habis. Wassalam lah. Jangka hayat kita pun tak tahu. Saya tak tahu apa anda boleh dapat dalam Amway, dan anda sendiri pun tak tahu, melainkan anda cuba buat betul-betul. Itu hakikatnya. So meeting, saya mula datang,
Dapatkan semangat supaya balik apa? Confident. Okey, betul lah ni. Diamond tunjuk pergi bercuti, ada leaders tunjuk produk Allah, senangnya, seronoknya. Kita tengok Vivi demo, rasa kalau dia bawa tadi terus beli je. Esok kita pergi depan orang, buat dengan apa entah sabun ni. Kita pun terus tak ingat. Sebab apa? Baru belajar sekali. Contohlah kita, saya rasa ramai kat sini dah berkahwin dah. Kalau anak kita, kawan-kawan, dia kena sekolah Isnin sampai Jumaat, kita cakap dia pergi Isnin sampai Jumaat ke? Pergilah suka hati kau bila nak pergi Isnin sampai Jumaat, betul tak? Sebab apa? Kau tak pergi nanti bodoh pula nanti, betul tak? Nak jadi apa? Masa depan macam mana? Macam-macam kita fikir. Apa confirm ke dia pergi sekolah 5 hari tentu berjaya? Tak confirm kan? Tapi syarat dia. MW pun sama, meeting ada 2 kali tu je, Zoom dengan online. Apa jadi pun jadikan dia keutamaan. Saya Alhamdulillah, semenjak saya pergi event tadi, saya buat keputusan nak buat MW. Sampai hari ni, bila kita ni selalu fikir, selalu benda tu kan Tuhan mudahkan jalan. Sampai hari ni, daripada Februari 2019 sampai hari ni, saya tak pernah miss satu meeting lagi pun. Saya, ada tak orang sakit keluarga saya? Ada tak orang masuk hospital? Ada tak orang meninggal? Alhamdulillah tak ada yang hari Selasa dan Rabu. Rezeki saya. So kita minta benda tu dan kita buat keputusan. Situasi kita, kawan, jangan kita hidup tunggu tengok keadaan macam mana. Kita yang tentukan. Kalau malam tu bini nak ajak, laki nak ajak, abang ke kakak nak ajak keluar makan, hari lain lah. Kami Jumaat Sabtu Ahad kan ada. Kenapa nak keluar Isnin Selasa juga, Selasa Rabu juga? Waktu-waktu tu khas untuk meeting. Sebab kat meeting kita nak panaskan balik arang kita tadi. Dekat meeting ni mula-mula saya datang, saya tengok, saya duduk depan, duduk belakang, tengok macam mana nak buat, balik buat, saya excited. Dan lepas tu kita datang persaingan yang sihat. Saya tengok orang naik atas. Kita kalau you capai you naik atas, you berkongsi. Saya tengok ada orang cakap naik 12%. Waktu tu saya 3% lah. Cakap berterabur. Fifi tu kira terror sangat dah tu. Ada orang cakap berterabur, sengit-bengit tapi 12%. Saya rasa dalam hati, kalau dia boleh 12%, aku mesti boleh 15%. Dapat keyakinan pula. Kalau tak, kita pun tak tahu. Kita duduk rumah, aku boleh ke? Aku boleh cakap dengan setan, aku boleh ke? Hang tak boleh. Aku boleh ke? Hang tak boleh. Cakap seorang-seorang. Jadi datang meeting. Lepas kita datang tu, mula ambil bahagian. Berani-beranikan diri. Saya minta, saya cakap boleh tak saya nak cuba buat demo. Ni pun cerita kelakar agak. Waktu tu meeting tak ramai orang, saya pun demo kan. Demo disrupt, cakap pasal LOC. Diamond pada belakang, salah tu kan. Aku pun dah terketa-keta, tuang berterabur habis semua dah. Tak tahu. Tapi pelan-pelan kita belajar. Makin lama makin bagus. Yang seronoknya bila physical meeting aku nampak gambar ni. Nampak kita punya distance dengan leaders dekat ni dengan Diamond ni. Nasihat dia sampai terus. Dalam Zoom biasalah, anda pun semua ada pengalaman Zoom kan. Tengah kita Zoom tu lah, anak nak terberak, bini nak terberak, bapak pun nak terberak, semua orang nak terberak time tu kan. Tu belum ada orang hidang nasi ke nugget lagi. Terbabas tu kan. So saya kalau utama fizikal datang. Zoom extra bonuses. Datang juga. Dua-dua kalau boleh kita datang. Dan seterusnya kawan-kawan, without commitment you won't have depth in anything. Ni saya selalu cakap kat orang. Sebab apa? Sebab kita boleh kontrol tak orang nak beli barang kat kita ke tak? Kita boleh kontrol tak orang yang kita ajak tu nak buat bisnes dengan kita ke tak? Tak boleh kontrol. Yang kita boleh kontrol ni diri sendiri. Komitmen yang pertama, datang meeting you kena tanya siapa-siapa. Tak payah. Tanya diri sendiri je. Kau nak datang ke kau tak nak datang? Bila tanya tu kan, jangan tanya soalan tu je. Kau jadi penat kerja petang ni kan. Depa pun cakap disrupt, dah tengok dah hari tu. Malam ni tajuk disrupt kan. Cuba fikir, kau nak kaya ke kau tak nak kaya? Sebab ramai orang nak kaya kan. Tanya soalan yang sensitif sikit. So bila ada depth, saya selalu cakap kat orang, kawan-kawan, kalau anda datang meeting sebulan sekali je datang, tak ada apa-apa yang berubah. Kalau anda datang tiap-tiap minggu sepanjang bulan pun tak ada apa-apa yang berubah. Tapi kalau anda buat keputusan yang besar, datang straight tiap-tiap minggu selama setahun, lepas setahun anda berubah jadi orang lain. Yang itu pasti. Kita yang jadi orang yang berbeza. Dan seterusnya, M yang ketiga, dah setuju dah bang. Nampak macam setuju tu kan. M yang ketiga, kuat sikit. Lagi sekali saya tanya, M yang ketiga, menjual. Ini bisnes. Ini saya nak kongsi je lah. Saya seronok, saya buat MBA ni macam-macam saya boleh sekarang. Ni skincare pun boleh,
Kalau bulan raya, bulan puasa, saya jadi penjual cordial. Barang kesihatan, jadi mengajar roti pun boleh, videographer pun boleh. Ini dah macam wakil pejabat menteri besar pun ada juga. Okay, then right. So macam-macam cara. Apa sahaja cara untuk saya berkongsi tentang produk. Nampak ni? Nampak tak akak-akak semua tengok saya keliling ni? Semua orang tengok saya, nampak? Saya pegang pisau macam pensel. Kau cakap je, aku kalau buat roti nak 56 kelopak pun tak ada hal. Sebab buat selalu. Apa-apa saja nak berkongsi. Saya just nak bagi. Dan adakah saya ni buat jualan banyak gila-gila ke apa? Tak ada. Saya betul-betul ikut formula yang Fifi bagi tadi. Fifi cakap 600 PV personal, betul? Nampak? 800, 700, 900, 1000, 700, 1100, 750. Tapi yang ini semua 21%. Yang itu je kawan yang membezakan anda dengan saya sekarang. Kumpulan. Saya buat benda yang sama je. Balik ni kalau anda buat 600 PV dapat sama-sama. Saya pun buat benda yang sama. Tapi bezanya kumpulan saya besar. Kalau ada 20 orang buat 700, 14,000 PV dah 21 dah. Baru 20 orang. Kalau ada ramai, lagilah seronok. So, okay. So macam mana? Macam mana kita nak menjual dengan orang ni kan? Ini benda-benda yang saya suka buat. First kali, kongsi pengalaman. Kongsi pengalaman online ke offline. Saya suka berborak-borak dengan orang. Kalau pergi ke borak-borak kan, macam pakcik, tanya pakcik, kau ubat ke? Nak tanya kan? Kalau dia tak sakit, macam mana kita nak tanya? Bukannya orang kecil manis jalan-jalan, ada. Mana ada simptom? Orang kecil manis macam orang biasa, betul tak? Kena tanya, kau ubat ke? Kongsi pengalaman yang kita dah ada. Kalau kita belum ada customer sendiri, kongsi pengalaman yang kita dapat waktu meeting. Kita datang waktu meeting, ada orang cerita, saya dulu gastrik teruk, saya dulu resdung teruk. Dia pun kongsi apa dia makan. Kita kongsi info tu kat orang lain. So kongsi pengalaman diri sendiri ataupun orang lain yang kita tengok. Kalau hari ni lagi lah kau type je tu, Nutrilite kencing manis, kau sepah-sepah testimoni keluar kat TikTok tu. Kita boleh gunakan. Nombor 2, offer maklumat. Kalau contoh saya tanya macam, kalau orang saya nak cerita, selalunya saya akan suggest sebab nutrition lah. Kalau masalah, kalau kita saja sabun basuh pinggan ni, baik kita tunjuk. Tiba-tiba kita tanya, kau basuh pinggan kau sebenarnya tak selamat. Dia pun apa? Tak selamat. Seumur hidup aku pakai sunlight, tak mati pun. So kita cakap pasal nutrition. Nutrition, pergi cakap, kata kau ada makan suplemen apa-apa untuk jerawat ni? Kau pakai skincare apa? Dia cakap, aku pakai skincare ni, jerawat ni, hormon. Selalu orang dia suka bercerita bila kita tanya. Dia pun cerita lah, aku hormon lah, lepas bersalin lah, apalah apa semua. Kita offer, boleh tak aku hantar kau satu video yang explain macam mana salmon omega bantu jerawat. Dia kata okey, hantar. Nombor 3, tunjuk demo. Macam Fifi cakap tadi. Baru kita boleh nak membuktikan barang-barang Amway ni ada penjimatan. Bayangkan kau nak cakap dengan kawan baik kau, ada sabun basuh pinggan ni bagus, RM33 sebotol. Agak-agak dia beli tak? Dia cakap dengan aku baru aku tak beli. Tapi bila dah tunjuk, kau ada bawa satu. Saya kalau tunjuk kat orang, pergi tunjuk demo. Tunjuk demo means physical lah. Pergi jumpa dengan orang ke apa ke, tunjuk demo, saya sentiasa ada satu. Benda yang saya tunjuk mesti ada dalam kereta. Takkan orang ambil sabun basuh nak tunggu 3 hari. Betul tak? Belilah sekotak. Bukan beli satu carton, beli sekotak je. Jual satu, pergi beli satu lagi. Jual satu, beli satu lagi. Buat macam tu. Pergi tunjuk demo banyak-banyak. Sebab bila kita tunjuk demo ni, kita makin fluent cakap. Tengok Fifi segala bahan semua dia hafal. Sebab dah tunjuk beribu kali. Begitu kejut dia tengah tidur, bangun pun dia boleh cakap semua benda tu. Kalau kita cakap terbelit-belit lidah kan. Dan demo ni memang jadi macam tu. Right? Nombor 4, program. Program ni pun saya suka. Sebab saya pasti anda juga macam saya. Saya duduk di Paik Bunta. Saya tak banyak kawan di Paik Bunta. Isteri saya pun duduk dengan saya. Kawan dia, saya seorang saja. Dia langsung tak kawan dengan orang lain. Lagi teruk, aku kawan kat dengan orang lain kan? Jadi kita buat program untuk kita menambah kenalan dan kawan-kawan kita. Contohnya apa program saya buat? Saya pergi dekat kan kita punya taman perumahan, ada AJK taman kan. Pergi kat dia cakap, akak saya nak buat kelas masak. Jangan buat kelas sabun basuh pinggan, tak ada siapa nak main kan. Kita buat kelas masak apa? Masak nasi Arab yang tak guna rencah. Daripada bahan tu jadi nasi Arab. Zana dah belajar kan. Pergi masak, 25 orang akak-akak datang. Akak-akak, adik-adik datang. Dapat kawan baru tak? Dapat kawan baru. Sebelum datang, terima kasihlah datang, tolong tulis nama dan nombor telefon.
dapat kontak. Lepas tu bila tengok cerita best kat TV, selalunya di tengah part best tu keluar apa? Iklan apa? Sabun basuh pinggan, sabun basuh baju, ubat gigi. Betul tak? TV pun sama je macam kita. So kita pun masak tengah best tu potong sekejap kan. Kita iklan. Tunjuk dish drop, tunjuk LOC, tunjuk SA8. Itu cara kita buat program. Tu apa lagi program kita buat? Kita ada buat health screening. Pergi kat rumah tu ajak je makcik-makcik sebelah tu. Esok saya ada orang datang rumah saya. Kita nak check berat badan, lemak, lepas tu kita check glukos, kita check darah tinggi. Ramai juga orang datang. Bila datang sama juga, Assalamualaikum, terima kasih datang. Boleh tulis nama dengan nombor telefon. Dapat kawan lagi. Sebab kawan-kawan ni tak boleh pergi pinpoint dia beli hari ni. Tak. You build the relationship. Bina hubungan tu dulu. Saya biasa, orang tu datang program dengan saya awal tahun, hujung tahun. Zaid, akak nak tanya barang ni dapat tak sale? Yang kita kena buat hari-hari apa? Campak benih. Tengoklah mana yang tumbuh. Campak benih. Berkenalan dengan orang hari-hari. Banyak-banyak jumpa dengan orang program. Saya paling suka kat sini. Sebab apa? Sebab saya, kawan-kawan saya banyak kerja di Kuala Lumpur. Jauh. Saya mula bisnes, saya tak ada duit. Saya tak boleh pergi suka-suka hati saya nak travel. Saya buat bisnes part time. Saya nak kena jaga pembalik saya lagi. Bila masa saya nak travel. So apa saya buat? Saya buat program. Sebab program, saya boleh kontrol masa dia. Betul? Hari Jumaat, sebelum ni tidur. Sekarang hari Jumaat, full day program. Full day program. Sebab itu je masa yang ada. Kawan, kita kena modal kita bisnes ni adalah masa. Kalau anda nak buat bisnes ni, kena belajar curi masa. Curi masa apa? Curi masa rehat, curi masa cuti, sementara. Sementara nak buat 600 PV tapi dapat 21%. Sementara nak membina kumpulan. Sementara nak membina customer base kita. Dan seterusnya bila kita dah dapat customer ni kawan-kawan, macam Fifi cakap tadi, kita bukan nak jadi salesperson, kita nak jadi business owner. So Zana bagi borang. So kita mesti ada customer list. You mesti tahu siapa yang beli barang setiap bulan. So ni Zana akan pass, ada 2 borang kat situ. Ni saya print semalam saja nak bagi anda contoh. So balik ni bila kita jual, tulis ini yang saya jual kepada siapa, bila akan habis. Basically kita tahu, betul tak? Macam Fifi cakap tadi, 1 botol kecil 1 minggu. Ni boleh tahan 16 minggu. Kau jual 1 dish rock kat dia, kau tulis Ibrahim 16 minggu daripada sekarang dish drop. So lagi 16 minggu kita boleh Assalamualaikum. Saya kebetulan nak lalu kat rumah ni, ada nak order dish drop ke? Rasa dah nak habis dah itu. Kalau tak, apa berlaku? Lepas 4 bulan, bukan sahaja dia lupa pada kita pun lupa daripada dia. Bila tanya 4 bulan lepas jual barang kat siapa, tak ingat pun. So yang itu yang saya hantar tu customer list. Satu yang belakang tu name list. Nanti saya tunjuk. So yang itu kita buat supaya kita boleh keep the customer. Kalau you dapat 10 customer baru setiap bulan, 1 tahun kita dah ada 120 customer baru. Agak-agak daripada 120 tu, ada tak 20 orang yang minat bisnes? Ada. Yang minat bisnes, bawa datang sini. Anda pun ada tak yang dah pakai barang sebelum ni kan? Nampak minat bisnes, upline ajak datang. Mari tengok pasal bisnes. Upline datang, kita boleh datang rumah dia, tunjuk marketing plan. Macam Fifi tunjuk dia, kita pergi rumah tunjuk marketing plan. Tunjuk dia apa yang Amway ni boleh bagi. Tapi customer always jaga. Ada orang memang product lover. Saya ada banyak agak orang yang tiap-tiap bulan beli RM500 buat bisnes tak mahu. Saya marah tak? Tak marah. Tak apa, dia nak pakai orang pakai. Saya untung tak? Untung. PV dapat. Kadang-kadang dia cakap, Zaid ni ada kawan akak kat pejabat, dia tanya ni nombor dia, kau mesej lah. Akak tak tahu nak cakap apa. Nampak? Jaga hubungan boleh dapat lagi kawan atas kawan lagi. Macam tu networking ni. Networking ni takkan pernah habis. Sebab apa kawan? Contoh macam saya dengan Abang Faris. Betul tak Abang Faris ada 100 kawan yang saya tak kenal? Kawan baik abang, ada 100 lagi kawan adik-beradik yang abang tak kenal. Kat situ saja dah ada 10,000 orang. Takkan habis orang. So kita tak boleh terima kalau orang cakap saya tak ada orang nak ajak. Tak ada orang nak ajak tu tak boleh. Sebab orang terlalu banyak. Alright, seterusnya kita pergi ke M yang keempat. Sebut ramai-ramai. Menaja. Tak tahu tadi dah sebut ke tidak. Menaja ni perbuatan kita ajak orang lain masuk bisnes Amway. Bukannya kita pergi bayarkan untuk dia. Kau masuklah, aku taja kau. Dengan kawan-kawan kena jaga. Sebab kita dah faham maksud menaja. Kawan kita tak tahu. Kan dia kata, itu kau kata kau nak sponsor. Dah kita pula biru muka kat situ. So menaja tu perbuatan kita. Kita ajak tu menaja. Nampak saya punya gambar semua ada banyak dengan tablet lah. Ada time saya bawa jumpa dengan upline saya. Bagi upline kita cakap.
Sebab kawan-kawan kadang awal kita pun tak tahu apa nak cakap, betul tak? Amway ni nak mula pada mana pun aku tak apa pasti lah. Jadi kita kena cari ruang masa. Jangan pergi kat orang, jomlah masuk Amway, kita buat duit geli-geli. Jangan, orang pun geli dengan duit geli-geli ni. Kita nak buat Amway ni sebab nak duit banyak ke duit geli-geli? Kita nak duit banyak. So sama, bila pergi dekat orang, always ask untuk dapat masa untuk tunjuk peluang. Kalau tak boleh cerita penuh, jangan cerita langsung. Faham tak maksud saya? Ni bayangkan orang tu, Amway ni seekor gajah. Kalau kita main sembang-sembang kat pejabat, sat-sat minum teh tu sembang, dapat 5 minit je, kita cerita kat kawan kita pasal belalai. Kawan kita balik rumah, dia cakap aku anytime boleh belasah gajah. Sekampung cakap dia bodoh. Sebab dia tak tahu. Kawan-kawan, kenalan-kenalan kita akan buat keputusan daripada info yang kita bagi. So either kita bagi sepenuhnya info ataupun tak usah bagi langsung. Faham? Right? So yang itu kita buat, menaja. Ni online Zoom pun boleh, jumpa orang pun boleh. Saya simple je. Saya kalau ada peluang jumpa orang je, saya selalu tanya, tahu ada orang pernah cerita pasal ini? Tak pernah. Boleh tak saya cerita sekejap? Saya cerita. Banyak kali ada yang datang sini pun saya buat macam tu juga kan. Saya nak cerita sekejap boleh. Orang selalu depan-depan orang tak tolak pun. Kadang-kadang ada orang beli order barang ke apa, Zaid hantar deodorant 2, saya pun pergi hantar. Cakap, kak sembang-sembang kerja mana? Kak pernah dengar pasal Amway? Tak pernah, main saya cerita sekejap. Tapi saya tak adalah pergi jalan-jalan tengah pekan tu tiba pergi tegur, bang, awak pernah dengar tak pasal Amway? Kan orang pun pelik kat dengan kita kan. So perlahan-lahan kita buat benda tu. So always sharing, always excited. Nak bercerita macam ni. Menaja apa kita nak buat. Yang first sekali, name list. Ada name list kan dekat senarai saya bagi tu. Keluarga, kawan rapat, kenalan lama, kenalan baru. Kenapa kena tulis? Kalau kita tulis, dia tak jadi satu penilaian. Kita sekarang, mungkin anda sekarang dah tengok ni pun dah balik, dah fikir dah, siapa aku nak ajak buat bisnes ni. Jangan buat perangai macam tu. Sebab kita pun tak tahu. Kalau lah saya budak jual pun balik, saya punya upline tak datang cerita, agak-agak anda nampak saya pergi cerita tak? Kan anda pun biar budak ni jual pun balik, teruk nampak kesian kat dia. Tapi upline saya tak kira. Upline saya ada orang nak tahu je dia cerita. Nasib baik sampailah saya boleh duduk sekarang. Jadi tulis semua. Sebab apa? Sebab bukan kita nak taja dia orang, kita nak potong nama dia. Ditulis 30, ikut je senarai tu. Ali anak Pak Ngah, mesej-mesej, sembang-sembang tanya, aku nak ceritakan boleh ambil, aku tak minat, kita potong nama kau. Teruskan yang kedua, jangan judge, tulis semua. Kalau lebih tulis, photostat tulis 4-5 keping dan go through semua. Sebab apa? Sebab kita bukan nak banyak sangat. Minat cerita, tak minat potong. Minat cerita, tak minat potong. Itu je yang kita nak buat dengan name list ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tak cerita, pedih tak hati kita kalau kawan baik kita masuk Amway dengan orang lain. Dan dia jadi Didi, dia jadi Diamond. Lepas tu dia habaq kat kita, hang lah dulu Akilah tak ajak pun. Kita pun terasa, aduh, yang kita ni duk tertagan-tagan kat pejabat tengok. Kita selalu jadi apa? Tukang tilik. Tengok muka ni tak sesuai buat Amway. Cantik aku cari orang lain. Cukup seminggu satu orang pun kita tak cerita pasal Amway. Rugi tak masa? Rugi masa, rugi potensi orang lain datang cerita. Bila kita dah cukup 3 tahun, kita pun aku sebenarnya ada bisnes nak ceritakan. Aku dah masuk Amway lama dah, 2 tahun lepas aku dah masuk dah. Kita pun rugi kan. So yang kedua, lepas ada name list, invite. Ajak, jangan tulis. Ramai juga orang dia tersangkut, dia tulis je. Lepas dia tulis, dia jadi ahli fikir. Fikir je, macam mana nak ajak ni, macam mana nak ajak ni. Macam mana nak ajak ni, macam mana nak ajak. Satu hari nanti aku akan start 5 nama sehari. Esok fikir, mungkin 5 tak sempat, 3 pula. Sudah-sudah dah sebulan dah berlalu, seorang pun tak ajak. So kawan-kawan jangan jadi ahli fikir ya. So kita kena invite. Seterusnya, show the plan. Orang-orang yang dalam name list ni, kita nak tunjukkan marketing plan. Mungkin ada antara anda yang apply dah tunjukkan marketing plan. Kalau tak ada pun, tak apa, boleh follow. Plan ni simple. Kita nak tunjuk apa yang Amway boleh bagi. Kalau tahu, buat sendiri. Kalau tak tahu, pergi dengan upline. Kawan-kawan, buat Amway ni sebenarnya macam berenang. Boleh ke kita baca buku sampai pandai berenang? Boleh ke tak boleh? Nasib baik tak ada yang angguk. Saya tengok kat dia, ada yang setuju ke tak? Boleh ke kita buat master berenang? Buat master, buat paper, kajian, research. Kita tak pandai berenang tak?
Satu-satunya cara untuk belajar berenang adalah dengan masuk air. Tapi kawan, kalau kita masuk air seorang-seorang dalam keadaan kita tak tahu berenang, insya-Allah kita akan mati lemas. Betul? So sekarang turunlah dengan orang-orang yang profesional. Turunlah dengan upline anda yang kat belakang sana. Ajaklah dia orang turun sekali. Sebab apa? Sebab dia orang pandai berenang. Bila turun dengan dia orang, sementara kita nak pandai, kita tak mati, insya-Allah. Kita nak stay in the business. So bagi dia tunjuk. Saya dulu belajar, saya bawa orang jumpa dengan Dr. Azmi. Jumpa, saya tengok, saya dengar. Jumpa, saya tengok, saya dengar. Jumpa, saya tengok, saya dengar. Cukup 10 kali, dia tak buat kelakar lagi, aku dah gelak dulu dah. Sebab dah tengok. Boleh bayang tak? Sepah tu kalau kita tengok 10 kali pun dah tak lawak dah. Dia belum cakap, aku dah gelak. Belum punchline lagi dah gelak dah. Jadi maksudnya apa? Sudah tiba masanya untuk kita, apa orang cakap, putus susu. Putus susu. Boleh buat sendiri. Saya rasa, kalau macam ni aku pun boleh buat sendiri. Saya dah betul-betul ingat dah ayat dia cakap semua. Saya pun pergilah buat sendiri. Dan perjalanan untuk kita buat sendiri pun is a process, kawan-kawan. Kali pertama saya nak cerita peluang bisnes kat kawan saya ajak dia minum. Saya ajak Jonggi minum, kata okey minum. Saya duduk sembang 2 jam bang. Tersekat kata-kata tak keluar. Habis satu dunia aku pusing isu. Apa yang pusing? Lalah kau balik, esok kita jumpa lagi. Tapi adakah saya give up buat benda tu tak keluar? Tidak. Esok saya telefon orang yang sama lagi sekali. Bro, best lah minum semalam. Jom minum serang lagi. Kali ni saya tak ada break. Datang-datang bro, sebenarnya aku ada satu peluang nak cerita dengan kau. Rezeki saya tu kan cakap, peluang apa? Ceritalah. Sedangkan kawan saya tu saya takut tak. Dia jenis garang, jenis suara kuat. Kalau dia kak, dia satu kedai dengar. Jadi dia bagi cerita. Saya cerita, dia masuk jadi ahli. Nampak tak bila kita buat benda yang susah? Susah tak? Susah. Dan apa yang berlaku waktu saya cerita tu kawan-kawan? Kelakar juga. Saya ni waktu start cerita dulu pasal peluang Amway ni, show the plan ni. Sebab Amway ni besar sangat. Saya suka pergi dan tak tahu entah ke mana. Dan akhirnya ke laut. Saya pergi melepasi setengah jam pertama. Sejam pertama. Sejam setengah yang pertama. Lalai jadi 2 jam. Saya tak tahu berhenti. Cakap Amway ni. Lepas tu berhenti. Dia tengok aku tengok dia. Ambil nafas, sambung lagi. Cakap. Lalai kadang-kadang aku rasa orang tu masuk Amway sebab nak suruh aku berhenti cakap. Tak apa. Itu tak apa lagi. Ada orang yang sampai hujung kawan-kawan. Saya bercerita dengan penuh semangat. Tapi di tengah-tengah jalan, saya hilang panduan. Saya cerita. Saya pun terhenti. Merepek lah ni. Fifi tunjuk 21% 6,000. Aku kira dah dapat 60,000 dah. Aku jadi tak faham balik. Saya cerita kat orang, aku yang hilang pedoman. Dia lagi 2 kali tak faham. Habis yang tu apa, nasib dia lah. Aku buat MBA juga kan. Jadi yang itu yang berlaku. Ni semua pengalaman. Jadi jangan takut nak mencuba. Sebab kita belajar sentiasa daripada kegagalan. Betul tak? Mana ada orang belajar daripada saya, belajar daripada kejayaan. Belajar pada kejayaan orang lain. Diri sendiri belajar pada kesilapan. So show the plan. Selagi anda tak boleh show the plan sendiri, yang buat tu bukan bisnes kita. Yang kita buat tu bisnes upline. Jadi bisnes Amway ni bisnes sendiri, kena buat sendiri. Dan last sekali, jangan lupa follow up. Bila kita dah marketing plan, always ada follow up. Sama ada orang tu nak join terus ajak BTC ataupun second follow up. Itu dah kita dah marketing plan, itu dah jadi ahli dah. Boleh tak kita zoom, aku nak cerita next step. Boleh tak kita jumpa je, aku nak tunjuk produk. Ramai juga orang, dia macam ibu bapa yang tak bertanggungjawab, melahirkan anak campak buang. Tanya orang jadi ahli, okey alhamdulillah, okey see you never. Terus tak jumpa dah. Jangan buat macam tu kawan-kawan. Sebab orang yang masuk ahli ni, dia masuk sebab kita cerita betapa indahnya reward Amway, betapa banyak je benda boleh dapat, lepas tu kau tinggal dia macam tu je. Jangan macam tu. So always follow up. Kita tak tahu. Kita tak tahu orang tu jenis yang macam mana. Right? So, okay. So berapa banyak? Sebab ada banyak benda saya cakap tadi kan. Nak menaja ni berapa banyak kawan-kawan? 6 saja. Tadi tengok Fifi cerita 6 tadi, yang alif yang hujung sekali tadi, 6 dah jadi diamond. Amway ni ada banyak tahap lagi atas pada diamond. Tapi kenapa orang cakap buat Amway sampai jadi diamond? Sebab jadi diamond anda dah layak semua bonus Amway. Fifi tunjuk ni separuh jalan. Amway total ada 14 jenis bonus. Jadi diamond 14 dapat. Jadi kita buat sampai jadi diamond. 6 saja yang kita perlukan. Tapi 6 yang macam mana? Saya risau dia datang balik nanti Zaid hang cakap 6. Aku dah cari 9 dah, tak jadi diamond pun. Jadi kita nak kena tahu jenis-jenis manusia yang kita jumpa. Yang pertama, now. Now ni macam mana? Jumpa kali pertama, tunjuk MP, ajak BTC, datang terus. Now.
ambil tindakan terus. Kita baru jumpa tunjuk bisnes, esok dia tangkap gambar. Saya dah pergi shop tengok barang Amway. Dia buat tindakan sendiri. Dia tak ada tunggu-tunggu kita, dia tak kisah dengan kita, dan grup Now ni akan memudahkan hidup kita. Dia tak ada nak soal. Dia telefon saya, hang kat mana? Aku main rumah, aku ada benda nak tanya. Dia jenis macam tu. Kumpulan kedua, okey juga, later. Saya pun dalam kumpulan later. Zana masuk 6 bulan pertama, 6 bulan tu saya support. Saya tak adalah menentang dia buat bisnes, cuma saya tak nak terlibat. Saya buat apa? Dia nak pergi kelas, saya pergi sampai bawah ni, saya parking, kau naik lah. Aku tunggu dalam kereta. Aku sanggup sadai 2 jam dalam kereta daripada naik tengok. Sadai dalam kereta, later. Apa yang saya tinggal saya tak? Tidak. Sampai lah saya pergi event, sekarang saya yang duduk atas cerita. So orang yang later pun okey. Dan kumpulan yang ketiga, never. Never ni senang menjimatkan masa kita. Ramai orang kawan-kawan anda pun akan jumpa nanti. Lepas anda sign up, dia terus berubah. Waktu sign up semangatnya. Lepas tu esok kita ajak pergi kelas, tak nak. Ajak tengok demo, tak nak. Beli barang, tak nak. BTC, tak pernah free. Saya ada orang, saya follow ingat dah setahun setengah lah. Tiap-tiap BTC aku ajak dia, tak pernahnya free. Ada je kenduri, ada orang mati, kucing mati, cuaca mendung, semua adalah. Macam-macam alasan orang bagi. Tapi it's okay, kita teruskan follow up. So now dengan later kita nak figure out. Kita nak buat sampai kita dapat 6 orang now. 6 orang now ni macam mana perangai dia? 6 orang now ni kau datang meeting ke tak, dia datang. Engkau buat ke tak buat MW, dia buat. Engkau semangat ke tak semangat, dia jalan terus. Dia tak ada tunggu-tunggu kita. So kita nak buat dapat 6 orang kategori now. Yang itu yang kita nak. Jadi kawan-kawan, berapa cepat nak buat? Berapa cepat ni? Nak dapat 6 ni kan, senang je. Persoalan ni kena tepuk dada, tanya selera. Tapi jangan tanya selera, berapa cepat kau nak sponsor 6 orang. Jangan tanya berapa cepat kau nak dapat 21%. Berapa cepat nak dapat 10-15 ribu sebulan. Sebab MW tak ada tetapkan kuota tau. Mesti buat MW 6 bulan baru boleh kaya, tak ada. Buat cepat, turun-turun ni start buat tindakan. 2 bulan 21, rezeki kau. Go ahead, tak ada siapa halang. Kena tunggu Zaid jadi diamond dulu ke baru boleh buat? Tak. Balik ni, buat terus. Tanya diri sendiri, duduk dengan business partner, sembang tanya, bila kita nak 21%? Kalau kita cakap decide, okay, 2 bulan, 5 bulan, setahun, apa kita nak buat setiap-setiap ni? Make a serious decision nak buat business. Sebab yang ini business yang besar. Kalau kau layan dia main-main, kau punya income pun main-main. Kau buat sungguh-sungguh, layan dia serius, dia pun akan layan sungguh-sungguh, layan kita serius. So benda tu kena tanya. Dan seterusnya, memberi hikmat. Memberi hikmat ni dah mempendek dia, duplikasi. Kita nak buat apa? Nak ajar yang sebelum-sebelum tadi kepada downline kita. So sama. Ini anda tengok apa yang saya buat. Ada orang nak belajar marketing plan, saya pergi ajar. Ada orang nak belajar buat demo, saya pergi ajar. Kita juga buat event macam ni berkali-kali dan berulang-ulang. So anda dah datang hari ni, kalau anda rasa hari ni best, bagus, berguna, lepas ni 28/1 kita akan buat satu lagi. So you ada masa 1 bulan untuk bercakap dengan orang sebanyak mungkin dan buat orang datang sini. Sebab siapa yang datang sini, kita ada leaders-leaders yang tolong share, tolong kongsi dekat dia. Right. So teruskan. Dalam ramai-ramai, jadilah kita tengok sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak bagi manfaat ke orang lain. Yang ini saya rasa benda ni saya dapat dekat bisnes Amway. Sebab saya bisnes pun balik luar agak-agak, kalau ada orang nak belajar, aku ajar ke, aku cakap ini biasa je. Takkan kita nak bagi tahu orang resepi kita. Betul tak? Kita tak bagi tahu. Kalau ada orang tanya macam mana bisnes korang grow cepat, biasa-biasa je. Semua tak nak cerita. Tapi Amway ni kawan-kawan, kita nak tolong orang, hati kita besar. Sebab apa? Kita nak orang tu kalau boleh berjaya lebih daripada kita. Ini yang seronok buat Amway ni. Jadi orang yang manfaat. Sentiasa nak tolong orang. Kita kena jadi orang yang macam tu. Kadang-kadang ada downline kita, dia baru nak buat, dia tak tahu. Ni ada orang nak beli barang ni, macam mana nak buat. Jangan kau marah dia pula. Kau ni belajar lah, tak nak belajar. Jangan macam tu. Tak apa, meh aku buatkan. Meh aku tunjuk. Layanan berbeza. Orang yang now, never dengan later. Orang yang now, bagi dia belajar. Tolong dia belajar. Orang yang later, mungkin kita kena buatkan dulu. Bersyukurlah dia bagi orang untuk kau cerita. Ceritalah peluang. Dia bagi 100 orang, kita ada masa, pergilah 100 cerita. Cerita peluang. Sebab apa? Kita perlu jumpa kita punya now. Kita nak cari orang yang now tadi. Dan berterusanlah memberi hikmat ni. Sentiasa tolong. Dalam ramai-ramai orang reject kan, saya duduk atas ni pun bukannya saya cakap semua orang masuk Amway. Sampai hari ni, kalau kata bulan 12 ni, saya personally saya sponsor dalam 4 orang, 5 orang. Saya bercakap dengan 49 orang bulan ni. 49 orang yang saya tunjuk marketing plan. Nak fikir, tanya bini, tanya suami, tanya anak angkat, tanya abang angkat, kakak angkat, semua orang dia nak tanya.
Tapi ada juga orang yang saya tunjuk, okey Zaid saya nak. Saya cakap BTC, okey Zaid saya nak bila. Saya pun kadang cakap, betul ke nak ni? Aku pun dah terbiasa orang tak nak dah, tiba nak aku pula terkejut. Ramai juga yang kita jumpa. Nampak? Pergi seminar, ramai juga yang ikut nak berjaya sama-sama. Jadi kawan-kawan, bila kita buat bisnes ni, seronok kita bergelumang dengan orang yang nak benda yang sama. Orang yang nak income security macam Ashraf cerita tadi, orang yang nak ada freedom, yang nak dapat balik masa kita. Right. So peringatan. Ramai juga orang suka main tipu. Saya bagi peringatan siap-siap, do it step by step. Janganlah sibuk ada orang, saya dah plan dah nak memberi khidmat. Engkau menaja pun belum, nak bagi khidmat kat siapa ni? Tak ada orang lagi dah sibuk nak memberi khidmat. Saya nak menjual, gunalah barang dulu. Guna satu buah gigi pun tak pernah, tiba-tiba nak jual 5,000 dah, nak jual apa ni? So do it step by step. Mengguna, meeting, belajar. Tindakan, menjual, menaja, memberi khidmat. Do it step by step, insya-Allah boleh dapat. Jadi kawan-kawan, fa inna ma'al usri yusra. Di sebalik setiap kesulitan ada kesenangan. Tuhan tulis dalam Quran. Sama juga macam bisnes ni. Saya nak cakap bisnes ni senang ke? Tak juga. Nak cakap bisnes ni susah sangat ke? Pun tak juga. Dia tengah-tengah, tapi bisnes ni simple. Bisnes ni kita hanya fikir apa yang kita boleh kontrol dan boleh buat sendiri. Apa yang orang lain nak buat, kita dah kerja, kita berkongsi. Kita dah bagi dah peluang ni kat dia, kita dah bagi dah tempat nak belajar, dia nak datang, dia tak datang, itu ikut suka hati dia. Kita move on. Kita pergi ke orang yang seterusnya. Cakap dan terus bercakap. Dibaliklah susah-susah, orang reject apa semua pun ada kesedangan. Saya menikmatilah secebis saya. Ni kereta saya mula-mula tu. Inilah kereta bawa tepung apa balik, inilah kereta aku bawa barang MW juga. Lepas tu Zana teringin, bisnes dah okey sikit, Zana cakap, abang teringin lah nak kereta yang tarik je, lepas tu pintu tu gerak sendiri kan. Aku pun pergilah beli satu kereta. Beli kereta Estima. Lepas tu Zana lagi, aku semua kereta beli sebab bini je. Zana tu teringin lah abang nak koyak plastik. Pergi tengok Estima tu, terlebih bajet pula kan. Aku keluar expander, dapatlah Zana koyak plastik. Jadi ni benda-benda yang saya dapat. Lepas tu ni rumah. Ni rumah saya duduk, rumah sewa. Saya dulu kawan-kawan, saya selalu kalau orang cakap, orang kan kita duduk kawan-kawan, orang tanya, hang beli rumah ke? Hang ni apa semua? Saya akan buat-buat pandai. Saya akan cakap, aku tak nak beli rumah. Aku nak duduk rumah ni sewa, nanti rumah ni buruk, aku pergi sewa rumah baru. Aku lagi cerdik daripada korang yang beli rumah ni. Menidakkan, sedangkan dalam hati tahu. Anda rasa orang jual pun balik, lepas ke nak beli rumah? Lepas ke? Anda rasa saya diam-diam cakap macam tu, saya pergi try tak loan? Rumah besar petah lagi, rumah prima pun tak lepas. Itu yang berlaku. Cakap bagi sedap hati sendiri. Banyak orang macam tu kawan-kawan. Kadang-kadang kita pun buat macam tu. Kita bercakap tak payahlah berjalan jauh-jauh ni menyusah, sebenarnya duit tak ada. Tak payahlah kereta besar-besar ni bazir, sampai juga Kuala Lumpur tu, sebenarnya apa, duit tak ada. Itu je yang berlaku. Tapi lepas buat MW, lepas buat MW terpengaruh juga kan. Kita pergilah tengok, pergi tanya cerita rumah. Saya pergi taman perumahan. Ada taman perumahan baru kat Parit Buntar tu. Kita pergi melawat rumah teres 2 tingkat. Pergi melawat, baguslah, sukalah apa. Saya goyang-goyang lagi. Saya beli kereta dengan rumah dua-dua payslip MW Cakap, boleh kot. Orang cakap, lepas ni tengok income tax semua dah cantik dah. Lepas ni. Lepas tu orang sale tu pandai. Dia cakap, kak, why not kak? Dia cakap kat Zana lah. Why not kita try loan ni untuk rumah semi-D? Saya pun terpengaruh sekali. Pergilah tengok rumah semua besar juga try lah. Dia kata, kalau tak lepas kita masuk yang teres. Masuk lepas lah pula. Maka terbelilah rumah semi-D 2 tingkat 5 bilik. Dapat daripada payslip MW. Payslip kerja tak tepi, payslip MW. Saya tak ada payslip kerja, saya ada payslip MW saja. Ni benda yang saya dapat merasa Zana dapat rumah. Sekarang aku tak cakap dah. Sekarang siapa cakap aku nak sewa sampai tu, kau asset ni je. Ni perjalanan saya dalam MBA kawan-kawan. Tahun pertama September 2018 sampai Ogos 2019. Tahun pertama 6 bulan pertama Zana solo. Saya lah ujian pertama dia. Saya lah condemn dia, kutuk-kutuk dia apa semua kan. Dia bawa dishrock kat aku. Tu dia tak pergi BTC rasa. Dia cakap aku, abang, ni sabuk MW. Kita berapa ringgit satu? 33. Agak-agak apa aku cakap dalam hati? Apa bodoh ni kan? Sunlight RM6, apasal kau pergi beli sabun RM30? Kau ingat kita orang kaya? Dia tak tunjuk demo, tak tunjuk apa. Bila tak tunjuk semua benda tu, apa kita banding? Harga je lah. Tak tahu. Tapi kalau kita dah tahu sekarang, kalau saya tengok barang dua, apa saya banding? Colgate dengan Glister, yang mana satu dapat PV. Kalau benda tu tak dapat PV, saya tak pakai. Kalau benda tu dapat PV, saya pakai. Sekarang dah pandai pun pilih macam tu.
6 bulan kedua barulah saya turun bersama-sama, turun padang, berpimpin tangan. Tahun pertama kita buat benda-benda basic tadi, 5M tadi, dapatlah 7,110 2 sen. Waktu ni ujian pertama datang. Sebab kawan-kawan, walaupun kerja kita nak naik gaji 1,000 kena tunggu 10 tahun, kau main kau punya sabar lagi tunggu. Tapi Amway dapat 7,000, saya komplain kat bini saya. Kak, macam tak baloi buat Amway ni. Macam tak baloi buat Amway ni. 7,000 je setahun. Bukan sebulan, setahun. Dia pun pergi report kat upline saya. Upline saya pun panggil, Zaid, engkau buat semua betul dah, tapi kena ada sort baro. Pandai jawab tak? Kena ada sabar. Orang mengandung pun 9 bulan baru boleh tengok muka anak. Ni bisnes. Nasib baiklah saya dengar cakap dia, kawan-kawan. Saya teruskan lagi tahun kedua. September 2019 sampai Ogos 2020. Waktu ni magic happen. Saya buat benda yang sama. Saya jumpa orang sama. Saya masih buat part time waktu ni. Saya masih jumpa, saya ada waktu yang masa yang sama untuk buat bisnes, tapi yang peliknya income naik 10 kali ganda. Ada siapa-siapa kerja buat benda sama dapat gaji 10 kali ganda? Boleh dapat? Mustahil. Saya punya meniaga pun tak boleh dapat tau. Saya punya apung balik dulu kalau nak dapat income 10 kali ganda, saya punya modal 10 kali ganda, saya punya pening 10 kali ganda, saya punya serabut kepala 10 kali ganda. Yang itu semua pasti. Yang tak pasti untung 10 kali ganda. Itu je tak pasti. So macam mana boleh jadi macam ni, kawan-kawan? Sebab kita dah ada kumpulan. Waktu ni dalam kumpulan saya dalam 20 orang lebih je. Tahun pertama aku cakap pun orang pening, aku pening kan. Belajar tunjuk demo je gitu, tumpah lah apa semua, tunjuk demo salah, tunjuk demo tak yakin, orang tak nak beli, tapi kita go on, kita persist, kita buat lagi. Sampai tahun kedua you get better. Dan dalam masa yang sama berjumpalah kita dengan orang-orang yang sama macam kita. Kita nak dapat apa-apa mesti kena sabar dulu. Betul tak? Jumpalah orang macam kita, jumpalah Fifi. Downline saya tapi lagi terror daripada saya. Dia cakap lagi, saya pun seronok dengar dia cakap. Kita nak cheer orang-orang yang macam tu. Dapat 21,000. Dan dah tengok apa berlaku Mac 2020. PKP 1. PKP 1 saya tahu ada orang kena potong gaji, ada orang kena buang kerja kan. Saya punya meniaga, kawan-kawan, yang tak ada KWSP tu jadi kosong. Sebab tu saya cakap, awal tadi saya cakap, perancangan Tuhan tu lagi hebat. Kalaulah tahun pertama ni, Tuhan tak hantar Amway dalam hidup saya, ataupun saya punya sombong kuat, saya tak mau bisnes Amway ni. Waktu PKP tu agak-agak apa saya nak suap kat anak bini saya makan. Waktu tu saya pun menung fikir, nasib baik aku buat Amway. Sebab tak ada duit. Apam balik terbalik bang, tak boleh berniaga. Aku ingatkan apam balik essential, tak essential rupanya. Banyak gula je. Dapat yang ni. So lepas tu saya pun, kawan-kawan, saya bukan bodoh. Saya cakap dengan Zana, lepas ni abang tak nak buat bisnes lain. Sebab apa? Sebab saya sedar apa ada dalam tangan saya. Saya ada satu meniaga yang kalau PKP pun boleh jalan, boleh untung. Yang dalam keadaan PKP pun meniaga ni boleh grow 10 kali ganda. Saya punya bisnes tak boleh dapat. So buat apa saya nak fokus dah. Saya terus buat decision, saya buat Amway. So kita teruskan tahun ketiga kita, dapatlah setahunan 156,000 dan buat pertama kali dalam hidup saya dapat bonus hujung tahun 48,000. Saya bukan nak cakap kat sini saya banyak ke, saya hebat sangat ke apa, tidak kawan. Saya nak cakap saya buat benda ni dalam masa 36 bulan. Lama ke 36 bulan? 3 tahun. Anak kita pada kecil 3 tahun sekejap je rasa. Betul tak? Kalau kita bekerja dengan orang lagi sekejap rasa 3 tahun. Sudah dah 3 tahun dah. Tapi kosong jadi 156,000. Ini tak boleh dapat kat tempat kerja. Saya ulang ayat Dr. Siti awal-awal tadi, cukup best. Kita kerja ni untuk hidup, kita punya bisnes untuk masa depan kita. Sebab kerja kita, satu hari nanti engkau tak boleh kerja, dia nak bayar lagi tak kita? Itu benda yang kena fikir lama-lama. Tapi Amway ni dia akan berterusan. Inilah September daripada 2018 sampai Disember last year. 52 bulan saya dalam bisnes. Yang ini jumlah yang Amway bagi kat saya. 435,000. Modal Amway berapa ringgit jadi ahli? 60. Kalah skim cepat kaya bang. 60 jadi 435,000. Sebab apa saya tak tahu anda semua? Saya bukan orang kaya. Kalau kita kaya, kita boleh buka McDonald's sesuka hati kita kan. Kita boleh buka 7-Eleven ke, stesen minyak ke apa. Kita tak ada. Sekarang ni kita ada RM60 dan kita ada masa yang sama. Saya ada 24 jam dan anda pun ada 24 jam. Sekarang ni macam mana kita nak guna masa tu untuk bina bisnes yang boleh jaga kita satu hari nanti. Yang itu yang kita nak dapat. Right? Dan apa lagi saya dapat? Saya dapat pergi trip. Mula Istanbul, kita dah buat Amway ni, kan kita layak, kita unlock bonus, kita unlock trip. First kita dapat pergi trip, pergi Istanbul. Pergi Istanbul ni Zana dah minta duit awal 5-6 bulan dengan saya. Dia kata, bang nak duit nak beli baju sejuk, nanti kita pergi Istanbul sejuk apa semua kan. Saya pun
Asal kau nak beli awal sangat ni. Tapi suami yang baik, penyayang, aku bagi juga. Dia pun beli. Beli sekali Istanbul kena bom. So Amway cancel dia punya trip. Bila Amway cancel punya trip, Zana pun tidurlah dengan baju sejuk tu. Tak boleh buat apa. Sedih, kesian kat dia. Jadi kalau kita punya company cancel trip apa semua, dia kata tak apa, next year kita pergi balik lah. Betul tak? Tapi Amway dia cakap kat Zana, sorry, cancel, kita bagi dia 25,000. Masuk lagi 25,000. Hilang sedih dia. Hilang sedih dia. Lepas tu kita layak pula pergi Alaska. Saya mula tengok kapal ni, saya pun cakap, besarnya. Rasa macam tu tak? Rasa macam besar kapal ni kan. Tapi bila pergi kawan-kawan, Masya Allah, ni tertangkap. Saya tak pernah tangkap gambar tepi laut walaupun duduk kat Penang. Sebab laut kita tak ada ais. Laut kat sana ada ais, so saya ambil gambar. Dapatlah merasa budak jual lapung balik pergi US. Kalau anda tengok orang Amway kalau pegang duit, dia pegang duit kiri dan kanan tangan dia. Ini kejadian-kejadian ajaib waktu bercuti juga. Amway kan dia bayar segala-gala benda. Duit shopping dia asing, dia bagi. Ni untuk suami, ni untuk isteri. Kita pun kena sign baru boleh ambil duit. Bila kita sign, waktu tu lah isteri kita akan paling hampir dengan kita. Saya sign je rasa jari cucuk kat sebelah. Cucuk aku pun pergi. Kita orang lelaki kawan-kawan, kita kan nak beli benda sangat. Bagi kat dia, asal tak keluar duit poket aku, kira okey lah tu. Bagi kat dia, tengok bini-bini semua pegang tangan, pegang duit dua belah tangan. Ambil terus. Duit shopping pun Amway bagi. Nampak? Kita jangan tengok saya dah memang handsome dah. Kita tengok Zana. Nampak tak? Tadi kan selekeh je tengok, sekarang macam bini orang kaya dah. Satu tepukan untuk bini saya. Ini kawan-kawan ni benda-benda yang Amway bagi. Nampak tak bangunan kat belakang saya tu? Itulah kapal tu. 18 tingkat. Bukan pasal besar kapal tu, barulah kita tahu besarnya laut ciptaan Tuhan ni. Kapal 18 tingkat. Kira kalau kat Taiping tu, kapal ni lagi tinggi. Betul Ustaz, ada bangunan 18 tingkat kat sana. 18 tingkat punyalah tinggi. Jalan seminggu. Mula ingat kita orang cakap duduk dalam kapal seminggu, kata boring Nak pusing mana? 8 seminggu tak habis pusing. Punyalah banyak benda dalam tu. Boleh pergi dengan kawan-kawan kita. InsyaAllah bulan 4 nanti Amway bawa kita orang pergi Paris pula. Pun sama, percuma. Seronoknya kalau kita nak keluar duit, entah bila lah nak bawa sana pergi. Ataupun memang confirm tak pergi dah. Ini peluang-peluang yang Amway bagi kat kita kawan-kawan. So saya nak tanya anda soalan simple, anda fikir dalam dalam. Kalau lah budak jual pun balik macam ni boleh dapat semua benda ni, anda boleh dapat tak? Boleh. Boleh. Anda semua boleh dapat. Saya silap anda lagi hebat, lagi terror, boleh dapat lebih daripada saya. Yang itu yang kita boleh dapat. Jadi kawan-kawan, simple je. Kalau anda mahu, kena keluar daripada zon selesa. Ramai pada kita, mungkin kita ada dalam zon selesa yang walaupun tidak selesa. Zon yang tak boleh capai impian kita pun, tapi kita survive, kita hidup, kita ada bumbung atas kepala, kita ada makanan atas meja. Tapi magic itu happen dekat keluar. So ingat ayat saya awal tadi, buat benda yang susah supaya hidup kita masa depan kita senang. Simpelnya apa? A journey 1,000 miles start with the first step. Semua benda dalam Amway ni, sebab benda ni baru, kita tak biasa, adalah a list of first. So yang pertama sekali, first basic training course. Saya ucapkan tahniah ke anda semua dah hadir basic training course. Tepukan untuk kita semua. Right, selepas training course, first produk yang kita guna. Benda-benda first ni tangkap gambar. Nanti dah jadi diamond, nak tunjuk atas pentas tak ada gambar pula. First meeting yang kita hadir. First jualan yang kita buat, tangkap gambar dengan pelanggan kita yang pertama. Walaupun pelanggan pertama tu mungkin mak mentua kita. Contohlah kan, aku dulu dengan mak mentua aku sebat kat demo. First sale. First marketing plan. Dengan orang macam yang pertama kita tunjukkan peluang. Walaupun dia tak masuk ahli, walaupun kadang-kadang tak habis sebab kita terlupa. Sampai-sampai ni aku dah ingat sampai sini je kan. Tetap first orang yang masuk bisnes sebab kita ajak. Dan akhir sekali, first seminar. Seminar ni program besar. Kita ada ke depan nanti anda akan diberitahu. First seminar pergi. Satu kali. Saya pergi seminar satu kali, hidup saya berubah. Yang itu yang saya boleh cakap, kongsi. Right. Ada orang pernah cakap kat saya, EDC Yeni Gunawan. EDC ni Executive Diamond. Di atas satu tingkat daripada Diamond. Dia cakap kat saya, Zaid, orang miskin boleh bahagia. Ni bahasa Indonesia, aku translate Melayu lah, pelik lah bunyi dia kan. Orang miskin boleh bahagia. Dia cakap, kata betul ayat ni. Kita boleh je bahagia kan. Kita happy, kita ceria, bersyukur apa kita ada. Tapi tak boleh membahagiakan orang lain. Yang ini dia masuk dalam hati tu. Betul tak? Betul tak ayat ni? Banyak benda yang membahagiakan bini kita perlu duit tak?
Kan? Kalau kita duduk je depan muka dia, lama dia pun naik semak agak. Kan? ha. Untuk anak-anak kita, pendidikan dia, kesihatan dia, duit juga. Untuk mak bapak kita, kalau ikutkan hati kita, kau boleh tiap-tiap tahun nak hantar pergi umrah. Betul tak? Ni nak bawa dia orang, dengan kita pun tak pergi, duit tak ada. Jadi benda-benda ni yang kita boleh bahagiakan dia orang. Jadi Amway ni kawan-kawan, sesusah mana pun dia jadi, mencabar macam mana pun dia akan buat kat kita, anda kena mula bawa bisnes ni masuk dalam hati. Sebab kalau bisnes ni duduk kat sini, hari ni mungkin bisnes ada kat otak. Kalau bisnes ada kat otak ni, semua benda akan jadi susah, tak logik, tak patut, semua ada. Semua datang yang negatif-negatif. Tapi kalau daripada hati berbeza. Saya bagi contoh. Kalau lah mak bapak kita call hari ni, dia call kita, Balong, doktor cakap nak pakai 15,000. Nak kena buat operation urgent. Kau tak ada duit. Kau cari ke? Kau cakap tak ada? Cari sampai dapat, betul tak? Ada kita cakap tak apa, mak call abangah, pakcik apa semua dulu, last kali nanti baru call saya balik. Tak mungkin. Sebab apa? Sebab mak ayah dalam hati. So bisnes Amway ni boleh bagi kita senang. Saya tahu anda semua macam saya juga. Saya selalu fikir dalam hati saya. Saya cakap, kata biar aku susah, jangan bini aku susah. Biar aku susah, jangan anak aku susah. Biar aku susah, jangan mak bapak aku susah. Jadi biar kita hadap benda-benda ni semua. Yang ni Amway boleh tolong kita. Bagi semua benda yang dia orang nak. Sebab kita, especially lah yang suami, yang bapa, yang orang lelaki, kita bukan nak apa-apa sangat, betul tak? Kita nak orang keliling kita bahagia, dapat apa dia nak. Kadang-kadang kita senyap-senyap pun sedih, kita tak boleh bagi apa dia teringin. Dia cakap-cakap teringin, alamak aku tengah tak ada duit ni kan. Jadi itu yang benda yang kita boleh dapat dengan Amway. Ni sebab saya buat Amway kawan-kawan. Saya ada mak bapak mentua saya punya mak dah meninggal, tinggal ayah saya, adik-beradik saya ada ramai, dan akhir sekali anak-anak saya. Saya pun nak anak saya mandi swimming pool juga kat rumah, relax-relax. Sekarang nak mandi swimming pool kena pergi public punya swimming pool. Acap kata air klorin, aku hadap lah, janji dapat kat swimming pool kan. Jadi ni sebab saya buat Amway. So balik ni kawan-kawan, fikir apa sebab kita nak buat. Sebelum kau nak mula buat 5M ni, fikir lu kenapa kita nak buat bisnes ni. Tanya kat laki kau, tanya kat diri kau, tanya kat bini, apa sebab kita nak buat. Sebab when the why is clear, kalau sebab tu betul-betul jelas, benda yang kita nak tu tak boleh dapat kat tempat lain, percayalah, how is become easy. Apa je yang kena buat pun kita hadap. Kena pergi buat demo. Kena keluar, ambil masa, waktu rehat, waktu cuti, semua hilang penat. Selain bila dah ada sebab yang jelas. Saya pasti anda semua ada potensi sekarang. Tapi tindakan tu yang akan menentukan anda berjaya ke tidak. Jadi saya minta maaf lah, terlebih terkurang saya cakap melawak apa semua. Bisnes ni kena bertindak-tindak, jangan bertindak-tidak. Jadi buat tanpa tapi, teruskan tanpa nanti. Terima kasih, jumpa anda semua, puncak kejayaan.